Ya, ya, akan dapat semua. Ya, sila kapal. Adil. Kuala Langat pun ada tersenarai di sini. Kuala Langat dia. Sila. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Jangan pendek-pendek, panjang-panjang. Panjang kan Baik, ini macam memberi. Biasa saya bagi pendek-pendek, hari ini saya bagi panjang-panjang. Ini macam tips untuk hari-hari yang akan datang nampaknya. Kita faham yang tersirat dan tersurat. Ya. Terima kasih. Ini belajar pada Batu Pahat Ya. Cikgu yang mengajar, ada juga yang mengajar dulu lain, sekarang lain. Saya rasa bila dia dah ke sini tu bertaubat dan mendidik orang macam kami. Ya. Terima kasih. Dan salam reformasi kepada Datuk Timbalan yang di-Pertua. Saya ingin tekankan kat sini terlebih dahulu terima kasih kerana memberi saya ruang. Kini kapal mendapat ruang selalu. Terima kasih. Saya sekali lagi menekankan mekanisme yang digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk membawa undang-undang sebegini selalunya dikaitkan balik dengan hukuman yang berat, membantu mangsa-mangsa jenayah. Saya rasa ini tidak selaras dengan isu yang kita bahaskan, dengan isu yang kita sedang dipertengahkan. Ini adalah kerana seperti yang saya tekankan, lepas ni gerik ya, sila. Saya tekankan mekanisme yang sepatutnya membawa adalah lebih luas dan mekanisme sepatutnya dikaji, diselidik secara rapi sebelum sesuatu undang-undang itu dikemukakan. Macam saya dalam sesi sebelum ini, dalam sesi sekarang, saya setuju dengan Yang Berhormat Padang Serai. Yang ditekankan hanyalah sentimen tentang membantu mangsa jenayah. Saya to a certain extent, dengan izin Yang di-Pertua, mangsa jenayah memang kita ada sentimen terhadap mereka, tetapi mangsa jenayah ni bukan dia nak hukuman yang berat. Maksud saya yang dia nak adalah hukuman terhadap penjenayah, bukan secara menyeluruh. Itu yang perlu ditekankan. Dan rakyat biasa pula nak sebaliknya, dia nak benda sebegini tidak berulang. Tetapi apakah mekanisme Kerajaan Barisan Nasional ni? Hukuman berat, benda sebegini tak akan berlaku. Seperti yang ditekankan beberapa hari ini oleh Pakatan Rakyat, penjenayah ni dia tak baca undang-undang, dia tak tahu apa yang termaktub dalam undang-undang, dia tak tahu apa tu hukuman yang berat. So di sini saya tak nampak keseimbangan, dan saya ingin menekankan kepada Dewan Yang Mulia ini, setiap undang-undang yang dipertengahkan should be, dengan izin, in the best interest of justice. Tetapi yang sini nampak gaya kita sedang bawa in the best interest of each other's emotion. So kat sini hati diberi ruang, tetapi minda tidak diberi peluang. So saya minta penjelasan secara rasional, secara profesional, bukan secara nak membantu mangsa jenayah, seolah-olah kita tak prihatin tentang mangsa jenayah. Banyak juga mangsa jenayah kita pergi, bukan saja kita tak hiraukan, kita pun ambil berat. Kita pun berada di tempat mangsa-mangsa jenayah. Di kapal kalau ada jenayah yang berlaku, saya orang yang pertama berada di sana. So ini tidak dapat dielakkan. So jangan membawa satu drama mengatakan, oh kita tak ambil berat tentang mangsa-mangsa jenayah. Itu tidak boleh diterima. Dan saya nak masuk kepada bahagian Akta SOSMA ni, Akta Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012, yang telah diperkenalkan bagi menggantikan Akta Keselamatan dalam Negeri ISA ketika itu, yang menerima kritikan dalam pengaplikasian terhadap kawalan isu awam sebelum ini. Walau bagaimanapun, Akta Keselamatan Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 ini masih mengandungi peruntukan yang keras yang dikatakan terus mengekang kebebasan dan hak asasi rakyat. Bercakap tentang hak asasi rakyat, sebelum saya teruskan, Datuk Timbalan Speaker,
Hari ini saya sedih kerana di Dewan Yang Mulia ini kita telah merogol, mencerna dan menghina konsep murni hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah disamakan dengan lelaki kahwin lelaki. Timbalan Datuk Speaker, hak asasi manusia ini luas daripada itu. Hak asasi manusia ialah basic human rights, bukan lelaki kahwin lelaki sahaja. Kita bahas tentang laut, tetapi apa yang dibahaskan tadi adalah sekitar parit. Cuba kita buka minda kita, pandang secara luas. Jangan terlalu sempit, kabur pemikiran kita, memalukan. Kita duduk di sini nak buat undang-undang. Ada komitmen pada diri kita. Kalau esok salah seorang dimasukkan dalam penjara, dihukum, dan setelah beberapa bulan dia didapati tidak bersalah, we are part of the commitment. Kita bersalah. Where is our conscience? So apa salahnya kita duduk kat sini berfikiran waras, bernas, datang dengan satu peruntukan undang-undang yang berwaspada, menjaga hak asasi manusia, pada waktu yang sama mengurangkan kadar jenayah. Itu yang patut kita lakukan. Saya ingin tekankan kat sini, Timbalan Datuk Speaker, Human Rights Watch World Report 2013 telah mengutuk Akta SOSMA kerana ia melanggar Universal Declaration of Human Rights 1948. Undang-undang ini dianggap meneruskan budaya penindasan yang menjadi roh ISA yang dikuatkuasakan sebelumnya. Tapi kali ini kita dah bawa mengikut pintu belakang lah, PCA. Undang-undang draconian ini mengapa? Kerajaan BN, sekali lagi saya tekankan, seumpama gagal dan tiada ruang untuk mengembalikan kadar-kadar murni untuk mengurangkan jenayah di Malaysia ketika ini. Kegagalan ini, mereka mengambil lorong yang sempit, lorong yang senang, jalan yang shortcut, bawa undang-undang draconian. Tapi saya tak faham macam mana mereka nak mengawal dan membendung dengan undang-undang draconian ini kadar jenayah yang sedang berleluasa. Perincian akta saya nak tekankan kat sini, pasal 2 dan pasal 3, Timbalan Datuk Speaker, ia berkenaan dengan meminda Seksyen 6 dan Seksyen 30 teks bahasa kebangsaan Akta 747 supaya selaras dengan bahasa Inggeris. Seksyen 30 sub 3 sebelum pindaan adalah seperti berikut. Dengan izin Timbalan Datuk Speaker, apabila pendakwa raya memfailkan rayuan terhadap pembebasan itu, pendakwa raya boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan bagi mendapat suatu perintah untuk memenjarakan tertuduh yang direman dalam jagaan polis itu sementara menunggu beresnya rayuan. Ini yang dikatakan. Sedangkan teks bahasa Inggeris berbunyi, when the public prosecutor files a notice of appeal against the accuser, the public prosecutor may apply to the trial court for an order to commit the accused remanded in custody of the police to prison pending the disposal of the appeal. Saya nampak kat sini penterjemahan teks bahasa Inggeris ada perbezaan dengan penterjemahan dalam bahasa Malaysia. Ini perlu dikaji supaya tiada kekeliruan. Dan pasal 40 bertujuan untuk menggantikan jadual pertama kepada Akta 747 dengan jadual pertama baru untuk memasukkan dua kesalahan keselamatan baru. Yang saya ingin tekankan kat sini adalah tentang pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Saya ingin minta penjelasan bagaimana dan apakah rasional kumpulan jenayah terancang dan dikaitkan sekarang dengan perdagangan orang dan penyeludupan migran. Setakat ini yang kita dengar tentang penjenayah adalah jenayah yang dilakukan terhadap menembak, membunuh, merompak dan sebagainya. Tak ada langsung isu-isu perdagangan dan penyeludupan migran. Dan sekarang kini kita bawa pula isu ni, dan saya tak faham mengapa tiba-tiba muncul isu ni dan apakah rasionalnya, dan bagaimana juga ini boleh mengurangkan kadar jenayah. Seperti yang sedia maklum, Datuk Timbalan Speaker, Malaysia masih berada di bawah pemerhatian Jabatan Negara Amerika Syarikat. Ya, silakan.
Ya, sila Kota Terima Baru. kasih Ibu Ahmad Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya kapal. Saya berminat apabila Ibu Ahmad kapal menyentuh mengenai pindaan Seksyen 30 yang menyentuh Seksyen 3 ni, yang dengan jelas daripada ayat yang kita baca pun boleh faham, iaitu apabila berlaku satu acquittal ataupun pembebasan yang dibuat oleh mahkamah terhadap seseorang tertuduh itu, dan apabila pendakwa raya ni tidak puas hati dengan keputusan mahkamah, dia nak appeal terhadap keputusan mahkamah itu, nampaknya dalam subsection 3 ini menyekat ataupun memberikan kepada pendakwa raya ini satu hak supaya mahkamah memberikan perintah untuk penjarakan tertuduh tersebut pending the disposal of the appeal. Ini adakah pada pandangan kapal satu peraturan atau satu undang-undang yang meletakkan yang arif hakim-hakim yang pada pandangan dia kes ini tidak kuat, kes pendakwa raya ini tidak mencukupi untuk menyabitkan tertuduh ini, tetapi walaupun dia telah acquitted, telah membebaskan tertuduh ini, apabila pendakwa raya nak merayu, dia kena bagi tahanan kepada orang yang dibebaskan. Apa pandangan kapal dalam benda ini? Terima kasih Kota Baru. Ini yang saya Kapal. tekankan. Lain kali duduk elok-elok, betul-betul duduk. Minta maaf. Sila. Untuk pengetahuan Datuk Guru di belakang marah duduk macam tu. saya itu yang saya nak jawab tu. Saya pun seorang guru selama 20 tahun. Saya Sila. minta maaf lah, lain kali saya akan duduk. Balik kepada isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Kota Baru, saya setuju. Itu yang juga telah ditekankan secara terperinci oleh Yang Berhormat Padang Serai awal pagi tadi, mengatakan bahawa yang ini menyekat dan tidak memberi jaminan kepada si tuduh walaupun sudah dibebaskan, di-accused dan sebagainya, tetapi masih lagi tak ada ruang untuk mahkamah dan budi bicara mahkamah untuk melakukan apa yang mereka hendak lakukan, seolah-olah tangan mereka disekat. Dan ini yang tadi juga saya balik kepada unsur bernas, minda yang bernas dan sebagainya. Kita kena luas, kita kena fikiran yang lebih luas, tapi kat sini kita tak nampak. Semuanya disekat, kebebasan disekat, budi bicara mahkamah disekat. So saya pun tak nampak. Kapal minta Yes, penjelasan sedikit tadi hasil daripada pertanyaan daripada Kota Baru. Apa yang kita bincangkan sekarang adalah berkenaan dengan pindaan kepada Seksyen 30 hanya sebagai satu terjemahan kepada Seksyen 33 yang telah diluluskan, yang telah dimasukkan pun di dalam jadual pertama. Kenapa kita perlu bincangkan lagi yang dah diluluskan? Yang kita nak bincang sekarang adalah perlu tak dimasuk, kenapa perlu dia masuk pindaan-pindaan tersebut. Itu yang sebenarnya kan. Itu saya tak faham, kenapa dibincangkan benda yang dah diluluskan, undang-undang yang dah diluluskan sebelum ini. Berbeza. Kalau kita bincang perkara lain, okey, tak apa, pindaan yang lain, tapi pindaan ini adalah sebagai satu terjemahan kepada Seksyen 30 itu sendiri. Itu saja. Jadi tak perlu kita bincanglah benda yang diluluskan. Kita perlu bincang apa yang nak dipindah, itu saja. Ya, setuju. Ya, kapal. Itu stage yang akan datang lah. Ini kita pandang secara polisi itu soalan yang berbeza. Sekarang kita pandang secara majmuk. Penterjemahan telah berlaku, dan yang saya kata tak payah penterjemahan, yang itu sendiri dah tidak sesuai. Itu yang kita bahaskan, dan saya terima apa yang Kota Baru kata tadi. Ini bukan isu penterjemahan saja. Kita bukan duduk kat sini menterjemahkan bahasa Malaysia kepada bahasa Inggeris. We are the lawmakers here. Kita nak tahu the spirit behind the wordings.
That is more important. We are concerned about that. Dengan izin Yang di-Pertua, saya teruskan dengan yang saya libatkan tadi, Jabatan Negara Amerika Syarikat. Menurut liputan berita bertarikh 24 Julai 2013, Pegawai Risikan dari Unit Perdagangan Orang Bukit Aman, Assistant Superintendent Jimri Hana Hillary berkata, Malaysia diletakkan di bawah peringkat 2 dalam kurungan senarai pantau, satu daripada klasifikasi terendah sejak 2008. Pada tahun 2009, kedudukan Malaysia terus merosot dan kini diletakkan dalam peringkat ketiga. Jabatan Negara Amerika mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan 4 peringkat, timbalan speaker, iaitu peringkat pertama adalah peringkat yang terbaik, peringkat kedua dalam senarai pemantau, dan peringkat ketiga. Kita dari peringkat kedua senarai pemantau dah turun jadi peringkat ketiga. Inilah juga seruan Suakam, Suruhanjaya Asasi Manusia Malaysia, yang menzahirkan kebimbangan bahawa Malaysia gagal mematuhi sepenuhnya standard minimum untuk mengenangani masalah perdagangan, bahawa Akta Perlindungan Mangsa Perdagangan Orang Amerika Syarikat 2000, selain daripada mengetatkan penguatkuasaan bagi mementras aktiviti penyeludupan manusia, Suakam telah mengumumkan 8 syur sebagai usaha memberi perlindungan yang lebih baik kepada mangsa perdagangan dan penyeludupan manusia. Tetapi adakah ini diberi perhatian? Adakah ini telah diambil pandang oleh kementerian kalau betul-betul hendak menjamin bahawa tiada penyeludupan sebegini ini berlaku? Tetapi dalam mengatakan dan mengusulkan undang-undang sebegini, aspek hak asasi manusia telah dipinggirkan dan dipandang ringan oleh penguatkuasa. Itu yang kita tekankan kat sini. Saya tidak nampak imbangan seriusnya isu yang kita sedang bincang dengan cara yang undang-undang ini digubal dan dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Saya meminta penjelasan. Ya, saya ingin bertanyakan kapal berkenaan rasionalnya Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran di bahagian 3A yang dimasukkan di bawah Akta SOSMA ini. Adakah ini kerana gangster kini banyak yang terlibat dengan aktiviti pelacuran sehingga menyebabkan satu ancaman keselamatan terhadap negara kita? Boleh masukkan soalan Tanjung ke dalam soalan saya. Saya pun ingin penjelasan yang sama. Adakah isu pelacuran dikaitkan dengan SOSMA sekarang dan terpaksa memasukkan elemen itu ke dalam SOSMA, dan kena ada bantuan SOSMA untuk mengatasi masalah pelacuran. Pada waktu yang sama, sekali lagi saya ingin menekankan, adakah ini juga menunjukkan kegagalan Kerajaan Barisan Nasional UMNO untuk menangani masalah pelacuran di Malaysia? Undang-undang dah sedia ada, kita dah ada peruntukan undang-undang sekian lama, tetapi adakah mereka gagal menggunakan undang-undang yang sedia ada? Adakah undang-undang yang sedia ada tidak mencukupi seperti yang diwar-warkan dan terpaksa menggunakan SOSMA untuk mengatasi masalah ini? Saya tak nampak. Tetapi peruntukan itu bukan sahaja untuk pelacuran, dia lebih daripada itu. So kita guna satu ruang yang besar untuk mengawal ruang yang kecil. Adakah ini rasional? Adakah ini yang patut dibawa dan dibincang dalam Dewan Yang Mulia ini? Terima kasih Datuk Speaker. Saya sekali lagi menekankan dan saya sekali lagi minta kementerian supaya bincang sebelum sesuatu undang-undang diluluskan, dan kami di sini di Pakatan Rakyat bersedia untuk membincang secara perinci setiap klausa yang diwar-warkan dan dibawa dan dibahaskan di Dewan ini. Kita pun komited untuk mengurangkan kadar jenayah. Tak ada sesiapa di mana-mana dunia yang mengatakan okey bagus, kita tambahkan kadar jenayah. Mana ada? Tak logik.
So tak perlulah bahas kat sini seolah-olah Pakatan Rakyat tak committed dalam menurunkan kadar jenayah. Tak payah, itu semua I think dah orang kata cetek dah orang dah muak dah. Sekarang let's talk rationally, kita debat secara waras, profesional dan sebagainya, supaya saya tekan lagi sekali, undang-undang yang akan datang ini adalah undang-undang yang akan menjamin generasi akan datang, anak-anak muda yang akan datang. We are doing this law for the people out there. So kita kena protect mereka. Tapi adakah ini protect yang mutamad? Tak ada cara lain. Pada waktu yang sama, adakah kita mengutamakan elemen-elemen agama, elemen-elemen rohani, elemen-elemen sosial, moral? Setiap undang-undang perlu ditekankan. Saya tertarik juga dengan Tanjung Karang, yang berhormat Tanjung Karang semalam, dia cakap tentang law deadening. Saya ingin tekan kat sini dan saya akan rumuskan. Law deadening adalah seorang hakim yang menitik beratkan isu moral dan sosial. Tetapi kat sini draconian. Kita tak bawa pun isu moral, isu sosial, terutamanya isu agama yang saya tekankan tadi, rohani pun tak ada. So saya minta Kementerian kaji semula rang undang-undang ini, dan jangan bawa undang-undang yang keras, undang-undang yang draconian, undang-undang yang menutup dan menggari orang-orang seperti kita yang hendak buat yang terbaik kepada negara. Yang kita nak bawa sesuatu yang terbaik, tetapi setiap kali mulut kami ditutup, tangan kami digari. Macam mana nak buat yang terbaik? Tak ada seorang kat sini pun yang nak Malaysia dipandang remeh, nak Malaysia dipandang secara serong, nak penjenayah ambil alih. Tak ada. Kita committed untuk memerangi dan mengurangkan kadar jenayah. Komitmen ini berterusan, tetapi kena berterusan berlandaskan prinsip perlembagaan, berlandaskan prinsip demokrasi, berlandaskan prinsip hak asasi manusia setiap warga Malaysia, termasuk anak muda. Sekian, terima kasih. Salam reformasi. Ya, saya jemput Grid. Lepas Grid beruas. Ya.